bahawa lebih 33% rakyat kumpulan B40 baru dikesan hidap penyakit tidak berjangkit hasil saringan kesihatan PKB40. Seramai 151,729 rakyat kumpulan B40, iaitu 33% daripada 457,462 penerima apa yang dipanggil skim peduli kesihatan, iaitu PKB40, yang menjalani saringan kesihatan di bawah skim ini telah dikesan ataupun baru dikesan menghidapi sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit. Dan data yang membimbangkan ini adalah berdasarkan laporan PKB40 2019-2020 yang akan dilancarkan pada pagi ini, seperti dalam buku yang saya tunjukkan sekarang. Jumlah ini melibatkan kumpulan B40 yang sebelum ini tidak pernah mengetahui mereka menghidapi penyakit tidak berjangkit, seperti kencing manis, kita dapat kesan 10.4% dikesan, kolesterol tinggi 29.8%, darah tinggi atau hypertension 13.8% dikesan, masalah mental seperti kemurungan 1.6% dan keresahan 1.4%. Kemurungan merujuk sebagai depression dan keresahan merujuk sebagai anxiety. Selain daripada itu, masalah seperti obesity dan sebagainya juga dikesan. Untuk makluman, sebelum menjalani saringan kesihatan PKB40, mereka tidak pernah sebenarnya menjalani saringan kesihatan seumpamanya, apatah lagi mendapatkan rawatan susulan. Untuk itu, skim PKB40 yang diuruskan oleh Protect Health Corporation Sdn Bhd, iaitu anak syarikat tidak berasaskan keuntungan milik penuh Kementerian Kesihatan Malaysia, memberikan 4 manfaat. Yang pertama, manfaat pertama, saringan kesihatan sendiri. Kedua, saringan kesihatan. Kedua, bantuan alat perubatan sehinggalah kos menjangkau 20,000 boleh diberikan. Ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser berjumlah 1,000 dan insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000. Skim ini memberi fokus kepada penyakit tidak berjangkit dan ia percuma kepada semua penerima yang terlibat dalam bantuan sara hidup ataupun bantuan prihatin rakyat BSH dan BPR, serta pasangan mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Maknanya bukan mereka saja terima, pasangan juga menerima. Sebanyak kos 62.5 juta telah dibelanjakan bagi tempoh 15 April tahun 2019 sehinggalah 31 Disember tahun 2020 untuk membiayai skim ini, bertujuan untuk membuat pengesanan awal terhadap penyakit tidak berjangkit ataupun NCD lah rakyat kumpulan B40. Daripada jumlah tersebut, saya ingin pecahkan daripada 62.5 juta itu, 38.5 juta dibelanjakan untuk manfaat saringan kesihatan yang meliputi pengambilan sejarah ataupun history taking on health, pemeriksaan physical examination, saringan kesihatan mental, pemeriksaan kanser payudara dan prostat, serta ujian air kencing dan juga darah. Saringan kesihatan PKB40 dilakukan di klinik swasta yang telah pun mendaftar dan juga klinik kesihatan KKM seluruh negara. Untuk manfaat bantuan alat perubatan, kos sebanyak 20.9 juta dibelanjakan bagi membiayai permohonan 10 jenis alat perubatan. Saya sebutkan satu persatu. 10 jenis alat perubatan tersebut ialah stand untuk jantung, alat sendi tiruan, alat bantuan pendengaran, perentak jantung, prostesis dan implan untuk
tulang belakang, prostesis dan ortosis tulang anggota, kanta mata untuk pesakit katarak, alat terapi pernafasan dan oksigen konsentrator, bantuan sokongan nutrisi dan juga kerusi roda. Melalui kepakaran dalam melakukan pembelian strategik, Protect Health telah berjaya menjalankan rundingan harga bagi DES ataupun Drug Eluting Stent, iaitu yang untuk jantung tu, bagi penerima PKB40 sekaligus menghasilkan penjimatan wang kerajaan melebihi 10 juta ringgit. Menerusi manfaat yang kedua, iaitu melengkapkan rawatan kanser yang diwujudkan bagi menggalakkan pesakit kanser, melengkapkan rawatan yang ditetapkan, kos sebanyak 1.6 juta telah dibelanjakan daripada tahun 2019 hinggalah tahun 2020. Manakala manfaat yang terakhir iaitu insentif tambang pengangkutan, untuk meringankan beban perbelanjaan kos perjalanan bagi mendapatkan rawatan juga kita beri, dan melibatkan bantuan sebanyak 1.5 juta dibelanjakan, iaitu manfaat bantuan alat perubatan dan insentif melengkapkan rawatan kanser. Untuk itu, Protect Health merupakan syarikat unggul yang berjaya melakukan pembelian perkhidmatan kesihatan daripada sektor swasta menerusi skim ini. Dan terkini penglibatan pengamal perubatan swasta dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, yang mana saya akan umumkan nanti berapa jumlahnya. Kerjasama awam swasta yang dijalankan dengan lebih 2,112 pengamal perubatan am swasta dan juga 182 makmal perubatan swasta yang terlibat dengan PKB40 dilihat sebagai wadah yang mampu memantapkan lagi sistem penjagaan kesihatan negara dengan penglibatan pelbagai pihak. Protect Health juga menghargai pelibatan pengamal am swasta, klinik KKM dan hospital KKM dalam melaksanakan program PKB40 dan telah pun mendapat beberapa anugerah. Anugerah pertama, kategori saringan kesihatan tertinggi, iaitu bagi kategori klinik kesihatan Berseri Perlis telah menjadi pemberi perkhidmatan kesihatan dari segi kategori kesihatan yang tertinggi. Kedua, kategori saringan kesihatan tertinggi klinik swasta, klinik Seri Balong di Sabah. Ketiga, kategori pengendalian permohonan bantuan alat perubatan tertinggi di Hospital Sultan Bahiyah Alustar Kedah. Keempat, kategori pengendalian permohonan insentif melengkapkan rawatan kanser tertinggi Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas Kota Kinabalu. PKB40 dilihat sebagai inisiatif kerajaan dalam membantu golongan yang kurang berkemampuan di negara kita dalam aspek penjagaan kesihatan jangka panjang. Justru dalam menyebarluaskan maklumat berkaitan PKB40, Protect Health memerlukan sangat sokongan daripada pelbagai pihak. Ini termasuk kementerian-kementerian lain, agensi kerajaan, pihak swasta, pihak NGO, pihak media dan sebagainya. Di samping rakan promosi PKB40 sedia ada, Protect Health akan menjalinkan kerjasama dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional atau FINAS bagi menawarkan penggiat seni tanah air dengan manfaat-manfaat PKB40. Dan selain itu, Protect Health juga akan bekerjasama dengan MedTweet MY, iaitu portal rasmi gabungan para doktor dan petugas kesihatan di Twitter untuk berkongsi maklumat berkaitan PKB40. KKM dan Protect Health amat berharap agar lebih ramai rakyat kumpulan B40 akan mendapat manfaat daripada skim ini demi memastikan pengesanan awal penyakit tidak berjangkit dapat dilakukan, seterusnya mengelakkan komplikasi rawatan
di masa hadapan. Untuk itu, saya dengan ini melancarkan laporan PKB40 2019-2020 seperti yang tertera dalam paparan skrin kita pada pagi ini. COVID-19 yang meningkat satu ketika dahulu, lebih banyak kes-kes COVID stage 4-5 boleh dirawat di hospital public, dan kes-kes non-COVID boleh dialihkan ke hospital private. Itu dua kaedah yang kita gunakan dalam menangani pesakit-pesakit sama ada COVID-19 atau non-COVID. Dan dengan kerjasama ini kita telah pun laksanakan sejak sejak April tahun 2021 sehinggalah kini. Dan yang terakhir ialah kita mengambil alih Pusat Pakar Perubatan UKM di Ceras, di mana pusat pakar kanak-kanak HUKM ni milik KPT. Dengan ordinan darurat kita dapat menggunakan sepenuhnya untuk menempatkan kes-kes COVID-19 di Lembah Kelang selain daripada hospital-hospital yang sedia ada. Betul, Rahman? Prevention of complication. Okey. Terima kasih. Saya ingin pergi kepada second perkara, iaitu berkenaan dengan PICK PICK yang telah pun kita laksanakan melalui Protect Health. Protect Health telah berjaya menjalinkan kerjasama awam dan swasta yang kukuh, di mana pihak swasta sekarang telah melibatkan diri dalam pemberian vaksin seluruh negara dengan giatnya. Untuk itu, Protect Health yang telah diberi mandat sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta dengan mandat pemberian vaksinasi sebanyak 30% daripada jumlah sasaran dalam PIK. Pencapaian kini sebenarnya telah pun 46%, iaitu melebihi jumlah vaksinasi yang disasarkan. Nanti saya terangkan kenapa. Bagi sasaran kapasiti dos harian, Protect Health telah mencatatkan melebihi sasaran 80,000 dos sehari sebelum Jun. Dan Protect Health telah mencapai 110,000 dos pada akhir bulan Jun, iaitu last month. Bagi sasaran melibatkan pengamal perubatan am swasta ataupun GP sebagai PPV-GP, sasaran 1,000 GP telah dicapai sebelum akhir bulan Jun yang lepas. Saya ingin maklumkan bahawa selain PPV General Practice, Protect Health turut melaksanakan pelbagai model PPV seperti PPV Klinik Pakar, PPV Hospital Swasta, PPV Pusat Jagaan Ambulatory Swasta, PPV AstraZeneca, PPV Integrasi dan PPV Industri yang terkini. Keseluruhan sebanyak 1,230 PPV telah diwujudkan di bawah Protect Health sehingga kini. Dengan kewujudan semua PPV ini, ia akan menyumbang kepada 162,822 dos sehari sebagai tambahan kepada PPV yang dikenalikan oleh KKM bermula hari ini, iaitu 6 Julai 2021. Dan Protect Health bersama CITF ataupun COVID-19 Imunisasi Task Force dan juga KKM akan membuka lebih banyak PPV, iaitu lebih daripada 30 PPV integrasi berskala besar seluruh negara sebelum 19 Julai 2021. Dan KKM telah mensasarkan supaya Protect Health untuk meningkatkan peratusan vaksinasi ke 60% daripada keseluruhan sasaran dalam PIK untuk dicapai sebelum akhir bulan Ogos ini. Dan KKM juga telah menambah skop Protect Health untuk melibatkan NGO dalam pemberian vaksin. Untuk itu, saya ingin memaklumkan pecahan PPV-GP yang berada di seluruh negara. Di Johor ada 138 PPV-GP, Kedah 43, Kelantan 25, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 154, wilayah Persekutuan Labuan 1, wilayah Persekutuan Putrajaya 4, Melaka 37, Negeri Sembilan 39, Pulau Pinang 43,
Pahang 38, Perak 66, Perlis 6, Sabah 24, Sarawak 81, Selangor 318 dan Terengganu 17. Jadi untuk itu GP ataupun General Practice yang terbanyak menyediakan pusat vaksinasi mereka di klinik-klinik swasta adalah di Negeri Selangor, iaitu 318. Ini dapat membantu mempergiatkan dan mempercepatkan program vaksinasi, terutama kawasan Lembah Kelang. Itu untuk program imunisasi kebangsaan yang dikendalikan oleh Protect Health.